Mana pergi? Okey. Okay, so kita masuk bahagian terakhir di mana soalan tu bercerita melibatkan kehidupan harian kita ataupun kadang-kadang eksperimen sains. Okay, lepas itu, tapi soalan itu ada kaitan dengan janjang. Okay, so secara anya bila dapat soalan jenis ini, awak baca soalan dulu baca soalan dulu, pastikan awak faham apa yang dia nak ceritakan tu. So kalau soalan itu awak mampu, cikgu tulis sini jika boleh sebab ada soalan tak boleh. Jika boleh, kamu cuba senaraikan sini sekurang-kurangnya 3 sebutan pertama. 4 selamat. Tapi tak boleh hanya senaraikan 2. Awak senaraikan sekurang-kurangnya 3 sebutan pertama janjan. Yang maksud saya di sini, nanti kita akan tengok Yang maksud saya di sini, bila awak senaraikan sekurang-kurangnya 3 sebutan pertama ini, bukan gunakan rumus. Tapi ikut cerita itu saja. Ikut cerita itu saja. Apa yang awak faham, awak dapat 3 sebutan dulu. Okay, lepas itu, kita tak kisah soalan ini, mungkin dia tak akan tanya awak, ini janjang apa pun. Tapi kalau awak tahu ini ialah tajuk janjang, awak kena buat satu keputusan dululah. Soalan ini ialah JA ke JG. Selalu dalam exam nanti ataupun dalam latihan kamu yang menyebabkan awak dapat 0 mark ialah ini soalan JA, awak ingat soalan JG. Cikgu bagi soalan JG, awak ingat soalan JA. Ataupun ini memang soalan JA dan awak pun tahu itu ialah JA, tapi awak kagak tentukan beza sepunya dengan betul. Kesalahan-kesalahan ini akan menyebabkan awak banyak markah hilang ataupun dengan kata tak dapat markah kadang-kadang. Kalau saya keluar satu soalan jenis ini, cikgu nak uji awak JA, cikgu nampak saja awak pakai rumus JG ataupun awak tarik penulisan tu, cikgu nampak awak tengah gunakan rumus-rumus JG ataupun konsep JG, cikgu tak biasa mark, terus 0 mark. Cikgu tulis itu saja, JA, habis. So itu pentingnya buat keputusan ini JA ataupun JG dengan caranya awak senarai 3 sebutan pertama dulu, baru buat keputusan. Di situ awak keputusan dia JA ke JG dan termasuk juga apakah ciri-ciri dia. Salah buat angkapan itu habis semua. Lepas tu catat pula maklumat dalam kalau awak cuba catatkanlah dalam cerita itu apakah maklumat yang dia bagi dan cuba kaitkan dengan, cikgu tulis sini istilah matematik lah, maksudnya awak cuba kaitkan yang dia bagi ini ialah sebutan pertama ke, hasil tambah N sebutan pertama ke, sebutan ke N ke, cuba kaitkan dengan dia. Boleh? So bila awak sudah kumpul maklumat, faham apa yang dicerita, so cikgu tulis itu saja, selesaikan persamaan. Macam mana nak selesaikan persamaan? Bergantung kepada waktu itu apa awak dapat. Lepas tu tambah lagi satu langkah, ini sangat penting selepas awak siap jawab soalan ini, awak sudah selesaikan persamaan, baca adakah awak sudah jawab soalan. Sebab selalu soalan jenis ini yang dia minta itu mungkin awak belum jawab ataupun awak memang ada bagi jawapan tapi jawapan itu tidak disenaraikan keluar. So awak kena tengok balik. Kedua satu lagi awak kena tulis sini ialah adakah logik jawapan saya. So biasanya bila awak dapat 2 jawapan, bila awak dapat 2 jawapan, adakah saya nak terima kedua-dua jawapan? Itu yang awak kena fikirkanlah. Di sini cikgu kata kadang-kala kamu boleh selesaikan masalah dengan itu cikgu kata kalau awak mampu senaraikan 3 sebutan, kadang-kala kita tak payah pakai rumus pun. Kita ikut apa yang faham, kita senarai tulis jawapan saja. Boleh teknik ini boleh digunakan dalam exam. Niat awak kena senaraikan semua yang ada. So kita akan tengok latihan yang ada iaitu pada modul kamu latihan 5.7. Latihan 5.7. Soalan 1. Soalan 1. Isi padu air dalam satu tangki ialah 450 liter pada pukul 7 pagi Isnin. Setiap hari 10 liter air akan dituang ke dalam tangki pada pukul 2 petang. Kirakan isi padu dalam liter air di dalam tangki pada pukul 3 petang Ahad. So sekarang awak kena buat keputusan ialah apakah 3 sebutan yang ada pada awak. Kita mula dengan sebutan pertama. Kita mula dengan sebutan pertama. Cikgu pilih seorang untuk teman cikgu.
Atika ada? Atika belum masuk Ferisa? Ya, cikgu. Okay, kita cikgu jawab soalan ini Apakah sebutan pertama? Ikut kefahaman awak. 450. 450. Ini ialah apa? Isi padu air tangki. Pukul 7. Isi padu air tangki pada pukul 7 pagi Isnin. So, ikut awak, apakah sebutan kedua awak? 10 liter. 10 liter sahaja. Sebutan kedua awak. Apa yang diwakili oleh 10 ini? 10 liter air pada pukul 2 petang. Maksudnya, air tangki pada waktu itu hanya ada 10 liter air. Maksud awak, cuba baca ayat itu. Setiap hari, mungkin akan tutup ada. Setiap hari 10 liter air dituang ke dalam tangki pada pukul 2 petang. Yang 450 tu, pukul 2 setiap hari kita tambah 10 liter. So, maksudnya, sebutan kedua awak ialah apa? Sekejap. 460. 460. Apa itu 460? Okey. Apa yang bising-bising ni? Okey. 460 ini ialah apa? Sebutan kedua. Okey, sebutan kedua ini mewakili apa? Maka sebutan pertama ini mewakili isi padu air tangki pada pukul 7 pagi hari Isnin. 460 meter? Untuk Dia mewakili apa? Cakap saja. Kalau salah cikgu beritahu. Isi padu air. Pukul 2 petang. Sekejap, macam mana cakap? Kita 2 petang hari apa ni? So, hari apa pula? Setiap hari. Ialah setiap hari. Kalau bila sebutan kedua itu hari apa? Hari Selasa. Awak ingat 450 liter ialah air pada pukul 7 pagi dah. Isnin. So ini ialah air pada hari Isnin juga. Sebab hari Isnin, lepas tu dia baca 450, tak sempat lagi air dimasukkan kan sebab air masuk pada pukul 2. Apakah sebutan ketiga awak? Farisa, apakah sebutan ketiga awak? 400. Sekejap. Bagi idea saja. 470 salah je ke? Awak cakap je nanti cikgu tanya awak apalah kan. Apa itu 470? Isi padu air pukul 3 petang hari Ahad. Ahad pula. Pukul 3 hari Ahad. Okay. Kalau awak cakap macam ini, cuba tengok macam mana awak nak tentukan isi padu air pada bila. Dia tak ada lompat-lompat kan? Okey, kalau cikgu tanya awak sebutan keempat, you nak pilih masa apa? Faham maksud saya? Bila awak kata 7 pagi hari Isnin, lepas tu 2 petang hari Isnin, lepas tu 3 petang hari Ahad, sebutan keempat. Okey, contohnya sebutan keempat saya tahu ini ialah 480 kan? Apa ini? Waktu itu isi padu air bila punya isi padu air? Sebab awak punya penulisan di sini, tidak nampak dia punya pattern. Boleh faham?
Okay? Boleh. So kamu tengok di sini, dari segi seputar awak kata 450, 460, 470, 480, itu tak salah. Itu ialah keadaan air setiap kali air itu dituang ke dalam. Tapi masalah akan jadi kepada kita sebab masa yang kita tulis di tepi itu. Okay. Farisa buat apa? Dia tengok di sini ada 3 masa. Dia pun tulis dah 3 masa di situ. Tapi kalau kamu tengok cerita ini sekarang, dia kata setiap hari 10 liter air dituang. Kalau hari Isnin sampai hari Ahad, baru 1 hari ke? Faham Farisa? Isnin sampai Ahad baru 1 hari ke? Tak. Tak. So sepatutnya ini ialah air bila? Selesai 2 petang. Okey, awak kata apa 2 petang? Aku tak dengar, sorry. Selasa. Okey, Selasa 2 petang. So 480 ialah isi padu air pada Rabu 2 petang. okey, 2 petang ialah isi padu air pada Rabu 2 petang. Rabu 2 petang. So di sini kalau kamu tengok sebenarnya masih tak kemas lagi sebab sini sekurang-kurangnya aku nampak Rabu 2 petang, Selasa 2 petang, Isnin 2 petang, tapi tiba-tiba ini ialah Isnin 7 pagi. So bila keadaan ini berlaku, awak ada berapa pilihan? Pilihan pertama ialah awak buang ini. Terus mula dengan 2 petang, Isnin 2 petang. Kalau tidak, awak nak kekalkan dia pun boleh, tapi awak jangan pilih 7 pagi Isnin. Awak cuba imagine saja. Kalau pukul 2 petang, kalau kamu tengok ini adalah Selasa 2 petang, Isnin 2 petang, yang ini dia mesti sehari sebelumnya. 2 petang Ahad sebelum. Okay? Tapi soalan ini lebih sesuai ialah awak buang inilah. Hanya kalau siapa nak tulis ini, awak kena faham ini ialah sebelum isi air pada pukul 2 petang hari Isnin. So mungkin awak kena tulis 2 petang Ahad sebelum. Okay? Supaya masa itu ikut susunan yang sama. So kalau awak nampak di sini, Isnin 2 petang, Selasa 2 petang, Rabu 2 petang, Khamis 2 petang, kita nampak pattern dia. Kalau macam tadi lompat-lompat, siapa tahu sebutan keempat ialah apa, kan? So kita akan nampak inilah. So tengok ini, awak tengok cikgu senarai semula. Kita ada 460, 470, 480. So ini ialah hari Isnin 2 petang. Ini ialah Selasa 2 petang. Ini ialah Rabu 2 petang. So bila kamu berjaya senarai sampai 3 sebutan, awak sudah boleh buat keputusan. Ini JA ke JG? Farisa, JA ke JG? JA. Okey. Bila awak kata dia ialah JA, awak kena beritahu saya, apakah A awak? 460. Okey. Apakah D awak? 10. 10. Boleh? So bila awak boleh buat keputusan ini ialah JA, maksudnya awak boleh bagi saya apakah A awak, apakah D awak. Sekarang tengok balik soalan. Soalan nak isi padu air dalam tangki tapi pada pukul 3 petang Ahad. So kamu kena fikirkan sebab kita punya janji ialah 2 petang. So kamu kena fikirkan ialah pada pukul 3 petang Ahad, air dia sama dengan hari apa punya 2 petang. Ahad tersebut Isnin ataupun biasanya 1 hari sebelum dia, hari Sabtu. Ahad. Ahad. Ahad pukul 2 dengan Ahad pukul 3 airnya sepatutnya sama sebab tak ada penambahan air yang baru. So masa ini itu kegunaan dia. Jadi awak tahu. Okay, so kalau yang diuji ialah Ahad 2 PM, sebenarnya yang diuji oleh saya ialah TN ke SM? SN.
Okey, mungkin cikgu buat pendek sikit. Kalau cikgu tanya, apakah isi padu air pada pukul 3 petang hari Rabu? TN, guna TN ke cikgu? Cikgu tanya awak lah. Kalau cikgu tanya, cikgu sebenarnya tengah ajar kamu cara fikir tau. So, kamu tengok ni Okay. Ahad petang tu awak mungkin susah nak fikirkan sebab ada nilai di situ. Okay, cikgu awakkan sikit. Kalau cikgu tanya, apakah isi padu air pada pukul Rabu cukup? 3 petang hari Rabu. Jawapan awak ialah apa? Kalau lah ini, apa yang kacau ini? Okay, kalau 3 sepetang ini, 3 sepetang yang ada di sini, ada jawapan kan? Lepas tu cikgu tanya, apakah isi padu air pada pukul 3 petang hari Rabu? Jawapan awak? Risau cepat. Kalau lambat yang lain tu kamu semua kena buat sendiri dah. Okay, cepat. 480. Sorry, 4? 480. Kalau awak ambil 480, cikgu balik kepada soalan ni. Awak ambil TN ke awak ambil SN? TN. TN kan? Kalau SN awak akan jumlahkan ketiga-tiga ini kan? So, balik kepada soalan saya. Kalau sekarang cikgu nak isi padu air di dalam tangki pada pukul 3 petang Ahad, cikgu nak SN ke cikgu nak TN? TN. TN. Okey, itu pertama. Kedua yang kena fikir, T berapa? T berapa? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T berapa? 10 ke? 10. Macam mana dapat? Pakai tangan pun cukup kan? Sampai Ahad. 7. T7. Okay? So, untuk jawab soalan ini, okay, so itulah maklumat yang awak baca, awak kena bentukkan janjang, lepas tu awak tentukan apakah jenis dia, dan lepas tu awak kena faham soalan ini sebenarnya nak apa. Contohnya soalan ini awak tahu dia sebenarnya nak T7. Dia tak akan macam soalan seperti ini, cari sepetang ketujuh. Tak adalah. Dia bercerita. Awak sendiri kena buat keputusan, itu sebut TN ke, itu SN ke, ataupun dia sengaja nak N saja. Macam-macam soalan boleh keluarkan Okay, lepas itu kalau awak pakai teknik rumus. Kalau kamu tak nak pakai teknik rumus, sebenarnya tak ada masalah okay? Kita boleh buat kerja macam ini saja. Kita tak nak pakai rumus. Okay? Apa yang awak buat, awak senaraikan lah. Sampai Ahad saja. Buatlah. Khamis 2 PM. Jumaat 2 PM. Sabtu 2 PM. Okay. So, kalau ini 460, 470, 480, yang ini, Risa sambung. 480. 480 hari Rabu, hari Khamis. 490. Jumaat. 500. Hari Sabtu. 510. Hari Ahad. 520. Terus dapat jawapan pun boleh. Jawapan untuk soalan ini cikgu bagi terus. Ialah 520. Kalau awak gunakan rumus T7 dengan A awak 460, D awak 10 pun dapat jawapan ini. So nanti untuk jawab soalan ini sesuka hati kamu nak pakai teknik rumus pun boleh. Kamu nak pakai seperti senarai sampai hari Ahad pun boleh. Bagi saya, kalau soalan itu mementingkan awak teknik senarai sajalah. Sebab macam soalan rumus, contohnya soalan ini, cikgu tanya awak T7. Macam awak-awak riset terjawab S kan? Bila cikgu nampak awak tulis S di sini, cikgu tak bagi makalah. Sebab awak gagal tak siapkan soalan ini. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Okey, cikgu cari soalan lelaki pula. Kamu cepat sikit pakai idea sebab sini sebenarnya ada berapa soalan kan? 7 ke 8 soalan. Kalau ada 8 soalan, cikgu sempat pincang berapa sampai berapa. Yang tak sempat itu semua kena buat sendiri. Cikgu tak pincang lah, minggu depan masuk tajuk baru. Okey, Izzat, soalan 2. Izzat? 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 Adam?
Lelaki sikit saja. Adam? Ya, cikgu. Okey, ada yang cakap Okey, kita tengok Okey. ada yang cakap, okey, kita tengok soalan 2A. Berani kejap bagi idea macam tadi. Bila awak salah, cikgu akan terangkan apa salah dia lah. Boleh ya? Okey. So ada dua syarikat di sini, syarikat Delta dan syarikat Omega yang mula menjual kereta pada masa yang sama. Okey, syarikat Delta menjual K unit kereta pada bulan pertama dan jualan dia bertambah secara marah sebanyak M unit setiap bulan berikut. Okey, sampai sini dulu. So, apakah sebutan pertama awak? K. K. Sebutan kedua awak? K tambah M. K tambah M. Ini sebenarnya ialah apa? K ialah? Sebutan pertama. Okey, sebutan pertama. Apa yang diwakili oleh sebutan pertama ini? Unit kereta. Okey, ataupun jualan kereta dia lah ataupun unit kereta yang dijual, okey, pada bulan pertama. K tambah M Adalah jualan kereta pada bulan seterusnya. bulan seterusnya. Kalau sebutan kedua maksudnya pada bulan Kedua. bulan 2. Okey. Okey, kalau sebutan ketiga K tambah 2M. 2M. Sebab K tambah M tambah N lagi. So ini ialah jualan kereta Pada bulan ketiga. pada bulan ketiga. Okey. So kita sudah nampak. So ini JA ke JG? JA. Okey, JA. Di mana apakah A kamu? K. Apakah D kamu? M. M. Okey, cikgu faham untuk soalan ini mungkin ada di antara kamu, cikgu kenapa nak buat benda ini? Saya tengok, saya tahu. A ialah K, D ialah N. Kalau awak tengok, tahu tak ada masalah. Termasuk untuk soalan satu tadi. Ada di antara kamu tengok, tahu. Cikgu saya tahu, dia punya D itu ialah 10. Dia punya A itu ialah 460. Kalau tengok, tahu tak ada masalah. Sebab memang tak ada makan langkah di sini. Okay? Tapi kalau yang awak rasa tengok tahu tapi sebenarnya adalah salah, habis semua. Okay? So cikgu memang galakkan kamu senaraikan sekurang-kurangnya 3. Okay? Kalau kita mampu, memang ada soalan tak mampu. Okay? Kita senaraikan sekurang-kurangnya 3 baru buat keputusan. Untuk elakkan kita buat keputusan terlalu cepat dan benda itu salah. Okay? So kita pergi kepada ayat seterusnya. Jualan dia pada bulan ke-8 ialah 240. So sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Jualan dia pada bulan ke-8 ialah 240. Dia punya sebutan ke-8 ialah 240. Okay. So di sini dia beritahu kita ialah dia punya sebutan ke-8 ialah 240. Boleh? Okay. Apa pula maksud ayat ini? Jumlah jualan bagi 10 bulan yang pertama ialah 1900 unit. Jumlah sebutan 10. Kalau simple matematik dia? Betul. Tambah 10 bulan pertama. 1900. Apa simbol dia? Simbol. Apa yang sama dengan 1900? N? TN? SN? S10. S10. Okay. So untuk siapa yang mampu baca ini sebenarnya ialah T8 sama dengan 240, S10 sama dengan 1900. Dengan awak ada ini, awak boleh gunakan teknik rumus untuk dapat jawapan dia lah. Awak selesaikan dua persamaan itu. Tapi kalau kamu kata, cikgu saya tak tahulah apa itu T8, S10. So apa salahnya awak pakai teknik senarai. Okay, dia kata jualan dia pada bulan ke-8. So saya sambung kerja saya untuk, okay, cikgu tak payah tulis banyak okay, untuk bulan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. So saya buatlah. Ini K tambah 3M, K tambah 4M, K tambah 5M, K tambah 6M, K tambah 7M. Ikut senarai saya, K tambah 7M ialah jualan kereta pada bulan yang ke-8. Tapi soalan kata
jualan bulan tersebut sepatutnya apa tak ingat. Okey, sepatutnya 240. Awak samakan mereka lah. Boleh? Awak samakan mereka sebab ikut teknik senarai, inilah jualan pada bulan ke-8. Okay, lepas tu ayat kedua tu dia kata jumlah jualan pagi 10 bulan. So apa masalahnya kalau awak tidak tahu nak gunakan rumus, awak buat sampai 10 bulan, itu K tambah 8M, K tambah 9M. Okey, cuba kecilkan kejap. Okey, so bila dia kata jumlah jualan untuk 10 bulan, awak jumlahkan ini, tapi kena tulis lah ya. K tambah M. Lagi sikit buat. Beritahu awak tambah sehingga K tambah 9M. Dan kita tahu jawapan dia ialah 1900. So, sama juga awak boleh dapat dua persamaan. Dan awak selesaikan dua persamaan ini. Okay. So, ada dua cara awak boleh pakai rumus jika awak sangat pasti ini ialah T8, ini ialah S10. Kalau kamu tidak tahu bezakan, cikgu kenapa ini T8 bukan S8, kenapa itu S10 bukan T10. Kalau awak tak boleh bezakan soalan ini, apa yang awak boleh buat, awak pergi senaraikan. Awak pergi senaraikan, okey, lepas tu kalau dia kata bulan ke-8, okey, kamu tengok awak punya bulan ke-8. Sepatutnya sama dengan apa. Lepas tu dia kata kalau jumlah untuk 10 bulan, jumlah kalau 10 bulan, ikut apa ayat itu. Awak pun boleh dapat jawapan. So nanti awak buat sendiri ya. Semua orang buat sendiri. Okey, kita tengok B. Okey, ada satu syarikat Omega Plug. Dia jual 80 unit pada bulan pertama dan jualan dia bertambah secara malas sebanyak 22 unit pada setiap bulan yang berikutnya. So kita tengok cerita Omega ini ya. Kita tengok cerita Omega ini. Okey, cikgu tukar warna kejap. Okey, kita tengok cerita Omega ini ya. So cikgu tumpah tepi ini ya. So sepekan pertama Aidan sambung. Jualan kereta dia pada bulan 1 80 unit. 80 unit. Okey. Pada bulan kedua 80 tambah 22 102 unit. 80 tambah 20 iaitu 102. Cikgu tak ada ruangan, cikgu tulis jawapan aja. Pada bulan ketiga satu macam dapat dulu. 80 tambah 2 dalam kurungan 22. Tak payah sudah. Awak tahu sebutan kedua awak ialah 102. Walaupun jawapan serupa lah. Awak tahu bulan kedua punya jualan ialah 102. So kalau tambah sebanyak 22 unit pada bulan pada setiap bulan berikutnya, maksudnya bulan ketiga 124. Kita terus ambil 102 tambah 22 cukup. So macam cikgu katalah sekurang-kurangnya tulis 3, maka baru buat keputusan. JA ke JG? JA. JA. Apakah A kamu? 80. Okay, JA, A kamu 80. JA, A kamu 80. D kamu? 22. Okey, sekarang baru baca soalan ini. Jika itu macam pernah buat soalan ini. Jika bilangan kereta yang dijual oleh kedua-dua syarikat itu adalah sama pada bulan ke-N, cari nilai N. Macam kita nak buat? Kita pernah buat soalan lebih kurang macam ini kan? Bukan? Oh, tak ada. Itu perempuan. Okey, cuba Cina buat. Macam nak buat ada idea? Kalau senaraikan boleh. So kamu boleh pakai teknik senarai. So kalau awak pakai teknik senarai, awak kena tahu dululah apakah jawapan K dan M awak. Okey? Katakan ini jawapan yang salah. Katakan K awak ialah 50. Kemudian katakan ini jawapan yang salah. K awak ialah 50,
M awak ialah 30, so awak buatlah ini 50. Ini 50 tanpa 30, 80. Okey. Kemudian ini 50 tanpa 2, ini katakan 110. Okey, saya pakai, kalau saya senaraikan, lepas tu cikgu senarai lah, katakan cikgu senarai untuk seterusnya. So, lepas tu apa saya kena tengok? Maksud saya sekarang, okey, ini delta, ini omega. Okey, tapi delta punya jawapan yang dapat salah punya, cikgu buat anggapan sebab cikgu tak tahu K dan M awak. Katakan awak sudah kira, katakan ini jawapan yang salah, K 50, M awak ialah 30. So kita akan buatlah yang pertama 50, yang seterusnya 80, seterusnya 110, dan seterusnya 140. Dan untuk kerja ini ingat dia, tak payahlah buat dengan cara 50 tanpa 30, 80 tanpa 30. Awak pakai teknik yang cikgu ajar, yang teknik kalkulator. 50 sama dengan, tambah 30 sama dengan. So tekan tulis saja. Okey. Tapi ini jawapan yang salah, cikgu hanya kata contoh Okay, awak pun tulis. Untuk yang 2A tu kan, kalau untuk cari K dan M, kalau saya buat macam 240 tu bahagi 8 dia. Tak boleh. Kenapa awak bahagi 8? Sebab dia bukan setiap bulan cuma dengan bilangan yang sama. Tapi dia kata secara malah tu. Bertambah secara malah. Mana? Maksudnya katakan cikgu bagi awak nombor, katakan dia jual 5 unit kereta pada bulan pertama. Lepas tu dia bertambah secara marah sebanyak 2 unit setiap bulan. Cikgu tanya awak bulan kedua berapa kereta dia? Berapa jualan dia bulan kedua? K tambah 2. Awak dapat 7. Bulan ketiga? 9. So adakah setiap bulan jualan awak sama? Kalau awak buat 240 bagi 8, awak punya keputusan ialah setiap bulan jualan dia sama. Mana? Contohnya awak buat 240 bagi 8, awak dapat 30 kan? So maksud awak ialah setiap bulan dia jual 30 kereta. Itu sebabnya bila ini pun bulan ke-8. Sorry. Kenapa awak kata awak nak bagi 8, ini bulan ke-8? Sebab kalau ikut cara saya lah kan, sebab dia jual di bulan 1. Lepas tu bulan 8 dia dah jual sebanyak 240 unit. So kalau kita bahagi 200 dengan 8 dapat 30. So anggapan saya adalah bulan pertama tu adalah 30 dan dia punya D juga adalah tambah 30. So kalau kita tambah 30, 60, 90, 120, 150, kemungkinan besar. Ini ialah jualan kereta pada setiap bulan, betul tak? Okey, awak tengok cikgu tulis untuk awak. 150, 180, 200, 230, 260. Bila ada 240? Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Kalau ikut, cikgu salah kira ke? Cikgu salah kira mana-mana ke? Yang tu 210. Oh, 210, 240. Tapi adakah awak jamin jumlah 10 bulan pertama ini ialah 1,900? Saya rasa lah, saya tak pasti sangat. Okay, cikgu tengok jawapan dia. Tapi sebenarnya tak boleh buat kerja macam ini. Tapi cikgu tengok jawapan kejap. Okey. Jawapan dia cikgu bagi awak tengok Mungkin awak rasa cikgu okey, logiknya boleh. Tapi kalau awak tengok nanti jumlah awak untuk 10 bulan bukan 1,900. Jawapan dia ialah ini. Jawapan dia ialah M dia 20. Bulan pertama dia jual 20. Bulan pertama dia jual 20. Okey, lepas tu dia bertambah sebanyak 100. Bulan kedua, kenapa? Saya salah kira apa ke? Sorry, terbalik. Dia mula dengan 100. Okey, dia jual 100 pada bulan pertama. Kemudian setiap bulan dia tambah 20.
Kalau kamu tengok so dia tambah 20 setiap bulan. Kalau cikgu ikut ini, cikgu pun dapat sebutan ke lapang saya 240. Faham tak? Kalau setakat macam ini, saya sebenarnya boleh tapak banyak janjan yang di mana sebutan ke-8 dia ialah 240. So, awak kena pastikan janjan yang dibentuk oleh awak pun memenuhi ini. Kalau ada masa, awak pergi cek. Janjan yang dibentuk oleh awak tidak memenuhi ini. Yang cikgu punya baru memenuhi. Yang di mana cikgu tapak jawapan ini ialah dengan teknik yang cikgu ajar tadi lah. Okay, boleh ya? So, teknik yang awak buat itu memang tak boleh sebab macam cikgu cakap lah, dia memenuhi satu syarat, dia tidak memenuhi syarat kedua. Okay? Dia tidak memenuhi syarat kedua. So, terpecul lah jawapan untuk soalan ini. Okay, tak apalah. Okay. So, okay. Tak payah tipu lah, pembelajaran sudah tahu jawapan. So, cikgu pakai jawapan yang sebenar lah. Okay. Pakai jawapan sebenar. Okay, so di sini cikgu mula dengan okay, so ini kacau betul komputer ini. Okay, so ini adalah 100, ini 120, 140, 160, 180, 200, cikgu senaraikanlah. Dan sebelah sini pun saya boleh pakai teknik cepat dia. Apa aja 80 sama dengan setiap kali tambah 22 kan. So 102, 124, 146. Sebenarnya cikgu lagi galakkan kamu siapa yang pakai teknik senarai punya untuk nak senaraikan benda ini pakai teknik kalkulator yang cikgu ajar itu. Jangan pergi manual buat. Di mana buat 102 tambah 22, 124 tambah 22. Senang lakukan kesalahan Okey, so awak sambung buatlah. Okey, lepas tu bila nak berhenti ni? Dia kata jika bilangan kereta yang dijual oleh kedua-dua syarikat itu adalah sama pada bulan yang ke-N. So cikgu nak senarai sampai bila untuk supaya boleh berhenti? Sampai jumlah pada syarikat masing-masing itu. Apa dah bilangan jualan ini kita tambah sampai dapat 1900, lepas tu sampai dua dapat 1900. Dua-dua dapat 1000. Tak ada. 1900 punya cerita untuk soalan A. Sudah habis cerita lah itu. Itu untuk menolong kita dapat rupanya dia punya jualan bulan pertama ialah 100 dan penambahan setiap ini ialah 20. Sudah habis cerita lah. Sekarang jawab B. Jawab B. Alamak. Dua soalan saja untuk hari ini. Okey, jawab B. Dia kata bilangan kereta, dia kata syarikat Omega ini jual 80. Okey, kemudian jualan dia bertambah secara balas sebanyak 22 unit. Itu yang tadi awak tuliskan 80, 102, 124. So awak kata nak pakai teknik senarai, cikgu senarai. Okey, soalan saya sekarang ialah bila nak berhenti? Dia mesti ada satu masa ni saya berhenti kan? Okey, soalan ini kata jika bilangan kereta yang dijual oleh kedua-dua syarikat itu adalah sama pada bulan ke-N. So bila saya nak berhenti? So dia nak cari bulan ke berapa jualan kedua-dua syarikat kereta dia adalah sama. Ya, itu ayat dia. Tapi bila saya nak buat kerja saya, bila saya nak berhenti? Okey, saya buat. Awak beritahu saya bila saya nak berhenti ya. Okey, kejap. Okey, di sini saya berhenti just semata monitor saya tak cukup Okey, sebelah sana tekan dia cepat sebab tambah dua-dua kan. Okey. Bila sudah cukup masa berhenti cakap dengan saya, kalau tidak sampai besok lah kita buat kerja ni. Sebab tak tahu bila nak berhenti. Cikgu boleh berhenti. Mereka tu sama. Gratis tu. Sekarang saya boleh berhenti. Tahu kenapa saya berhenti? Sebab maksudnya pada bulan ini jualan kereta dia ialah 300 untuk syarikat Delta dan begitu juga untuk syarikat Omega. So, lepas tu jawapan kena kecilkan untuk kamu. Okey. Jawapan mana satu jawapan? Kira bilangan yang tadi sebutkan. Okey, awak bagi saya jawapan.
bulan ke-11. So, bila soalan tadi, apakah nilai N? Kamu jangan senarai jadual ini kepada saya, lepas tu berhenti Kalau awak buat macam ini, awak tak dapat markah kaedah, tak dapat markah jawapan. Teknik senarai, dia punya kebaikannya ialah tidak tak melibatkan banyak algebra, tapi kelemahan dia ialah kalau kamu tidak erti tulis jawapan, awak tak dapat markah. Sebab awak tak dapat markah kaedah. Kalau awak tahu tulis jawapan, maka awak dapat mafhumat. So di sini awak akan dapatlah N awak ialah 11. Kena tulis tak tulis tak ada markah. Itu kalau siapa pakai teknik senarai lah. Ada sesiapa nak cuba teknik rumus? Nak cikgu bincangkan? Tak ada cikgu pun tak bincangkan lah, tak ada. Kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3. Ada ni? Ada? Ada. Jom kita tengok soalan 3. Pada 1 Januari 2005, Encik Ali membuka akaun simpanan tetap dengan RM10,000. Kemudian setiap tahun, faedah sebanyak 5% terhadap jumlah simpanan pada waktu semasa akan ditambah pada 1 Januari mulai tahun 2006. Maksudnya bila dia kena setahun, kita akan bagi faedah 5%. Nah, di situ dia kata tiada pengeluaran dilakukan. Maksudnya bila dia dapat faedah itu akan masuk dalam akaun simpanan. So, bila cukup lagi segenap 1 tahun, faedah 5% kira balik. So, untuk jawab soalan ini, kita kena tahu dulu apakah sebutan pertama kita? RM10,000. RM10,000. Apa maksud RM10,000 ini? Sebutan pertama. Cikgu tahu dia ialah sebutan pertama. Apa yang diwakili oleh sebutan pertama ini? Pada tahun 2005. Pada tahun termasuk 1 Januari lah 1 Januari 2005 punya apa? Macam tadi isi padu air tangki. Yang ini? RM10,000 ini ialah apa? Macam soalan satu tadi yang 450 itu ialah isi padu air tangki. Yang ini RM10,000 itu mewakili apa? Apa benda pada tahun 1 Januari 2005? Umur awak ke? Berat awak ke? Apa? Dia punya jumlah lepas faedah ke? Kita akan ataupun kita lebih senang kata ialah wang dia dalam akaun lah. Wang dia dalam akaun simpanan tetap itu. Di sini mungkin cikgu tak kata selepas faedah khasnya untuk sebutan pertama sebab tak belum dikenakan faedah lagi kan. Baru masuk aja. Baru letak aja. Sebutan kedua awak 5 kan? Sebutan kedua macam nak kira? 5% tu darat dengan RM10,000. Darat dengan RM10,000 dapat berapa? 500. So 500 ialah sebutan kedua ke ataupun kena buat sesuatu lagi? Kena tambah dengan RM10,000 baru dapat sebutan kedua. Sebab kita punya ini ialah wang dalam akaun simpanan. So pada tahun wang dalam akaun kita punya ini ialah wang dalam akaun simpanan So bila pergi kepada sebutan kedua iaitu wang dalam akaun simpanan pada tahun pada 1 Januari 2006. So sepatutnya kita kena ambil faedah yang dapat tambah duit yang original lah. So dapat 1,500. Boleh? Tidak mencukupi dengan awak ada dua sebutan awak sudah buat keputusan. Ini ialah JA ataupun JG. Tak mencukupi. Mungkin awak tak tahu kenapa cikgu kata tak mencukupi. Ataupun cikgu sekarang tanya awak, ini JA ke JG? JA. Awak akan rasa JA, di mana A awak ialah 10,000, D awak 500, betul? Macam okey aja cikgu, betul? Kalau saya buat 10,000 tambah 500, memang tak dapat bawah. Memang macam okey. Kita cuba dapat sebutan ketiga. So untuk dapat sebutan ketiga ni, lupakan jam-jam
Ayat ini aja, angka awak sekarang pelajar sekolah rendah. Okey, setiap tahun faedah sebanyak 5% terhadap jumlah simpanan pada waktu semasa. So maksudnya bila cikgu nak bilang pada bulan 1 Januari 2007 waktu itu jumlah simpanan pada waktu itu ada berapa? Ada berapa? Tambah Ya. Okey, di sini ya, dia kata faedah sebanyak 5% terhadap jumlah simpanan pada waktu semasa. Okey, kita tahu akaun kali kedua, faedah kali kedua akan dikira pada 1 Januari 2007. Setuju? Okey, soalan saya ialah pada 1 Januari 2007, waktu itu apakah jumlah simpanan awak ataupun orang ini, Ali? Jumlah simpanan Ali. lepas dah tambah ke? Cikgu tanya awak ikut soalan ini. Dia tak keluarkan duit. Okey, 11,000. No, itu awak sudah terus pergi kepada cikgu. Cikgu kata awak lupakan cerita ini. Sekarang, sekarang awak jawab soalan saya ini. Apakah jumlah simpanan dia pada 1 Januari 2007 sebelum dia nak kenakan kaedah? Itu 10,500. Okay, 10,500. Itu duit dia pada 1 Januari 2007 sebelum dikenakan faedah. Okey, sekarang faedah dikenakan sebanyak 5%. Macam mana you kira 5% ini? Pakai teknik macam tadi juga. So, cuba kira. Tadi macam mana awak kira 5%? Sekarang itu cara awak buat. Dapat 525. Tunjuk pengiraan tu nanti kawan lain tak ikut. Okey, 5% darab 10,500. Okey, 10,500. Jawapan? 525. 525. Itu ialah faedah yang diterima pada tahun kedua kan. So apakah simpanan dia pada selepas dikenakan faedah? 11,025. Okey. 11,025. Mana Tatan? Tambah dengan 10,500. Okay. So kita ambil faedah dia tambah dengan duit original dia. So tambahlah ini. So sekarang awak tengok balik 3 sebutan awak. 10,000, 10,500, 11,025. Adakah awak punya keputusan tadi betul? Salah. Itu faham tak? Bila awak jawab soalan yang bercerita ini, sangat-sangat penting jangan terlalu awak tentukan dia JA ataupun JG. Kamu perlu dapat sekurang-kurangnya 3 sebutan. Lupakan cerita janjang. Buat soalan, bila saya nak cari sebutan kedua, cikgu macam soalan, macam budak sekolah rendah. Bila 5% kepada duit itu, macam mana saya kira? Saya pun buat 5% darab dia tambah apa, saya tambah. Bila untuk sebutan ketiga, saya lakukan kerja yang serupa. 5%. Okay. Kalau macam tadi awak cepat nak cakap 500. Sebenarnya awak malas nak buat. Kira balik kan 5% darab dia. Awak terus cikgu 500. Kalau awak buat macam ini, bahaya itu dia lah habis semua. Jadi soalan ini biasanya markah dia sangat tinggi, 7 hingga 8 markah. Habis salah tentukan janjang, satu soalan habis. 8 markah bye-bye macam itu aja. Boleh ya? So di sini bila awak tengok ini, awak tahu dia sebenarnya bukan JA. Dan untuk memudahkan kita, dalam kita punya SPM, kita hanya belajar JA dan JG. Okay? So soalan ini, kalau dia bukan JA, kemungkinan sangat besar JG. Cuba cek dia JG dah. JG dah. Intan kata, saya panggil siapa? Saya pun sudah lupa. Bukan panggil Intan, panggil siapa? Ada ni. Oh, ada ni. Dia JG dah. JG kot.
Cek lah. Tengok tak rasa kan? Tengok tak rasa di JG kan? Awak boleh cek. Dia cek apa? Ya. Cek dia punya nisbah sepunya. Okey, cikgu minta tolong supaya cepat sikit sebab masa awak habis. Ilya tolong cikgu cek nisbah sepunya pertama. Intan tolong cikgu cek nisbah sepunya kedua. 1.05. Sorry, yang pertama berapa? 1.05. Okey, yang kedua? 1.05. So awak dapat? Awak dapat A yang sama. So balik kepada Adani. So ini JG tak? JG. Okey, ini ialah JG di mana komputer ini. Okey, ini ialah JG. Tak nak bergerak lah. Kejap. Okey, ini ialah JG di mana A awak 10,000 dan A awak 1.05. Tak terfikir kan? Tak terfikir. Cikgu mana datang benda ini? So itu sebabnya cikgu kata soalan yang bercerita ini sekurang-kurangnya awak dapat 3 sebutan tanpa gunakan pengetahuan janjang awak. Sebab macam bila awak gunakan pengetahuan janjang itu, awak salah tentukan lah. Kita buat macam kita tak pernah belajar janjang. So kita dapat 3 sebutan. Lepas kita dapat 3 sebutan, baru kita tengok dia JA ke JG. So kadang-kadang jawapan ialah jawapan yang kita tak sangka. Tadi baru kita 2 sebutan, kita memang rasa A 10,000 D 500. Tapi bila kita buat sebutan ketiga, kita nampak lama bukan JA tapi JG. A betul. Tapi tak ada T, ada A. Jawab beza. Okey, so di sini, lepas tu, soalan A. Cikgu tanya, apakah jumlah simpanan akaun dia pada 1 Januari 2010 selepas ditambah faedah? So yang ditanya oleh saya ialah apa? N, TN, SN, A atau apa? T. Ialah TN. T berapa? Okey, TN ada banyak kan? T2, T3, T4, T5, T6. Ini T berapa? T6. Okey, pakai tangan awak bilang boleh. So sebenarnya yang ditanya oleh saya ialah T6. Okey, kalau siapa tidak tahu, kenapa kawan tahu T6 ataupun cikgu saya rasa T7, cikgu saya rasa T10, maka apa yang awak buat, tak payahlah kita pergi senaraikan. Okey, 1 Januari 2000 berapa? 1 Januari 2006 berapa? 1 Januari 2007 berapa? Tapi untuk 1 Januari 2008 itu pakai teknik kalkulator sudahlah. Janganlah pergi buat benda ini banyak-banyak kali, membazir masa tau. Okey, tapi siapa kalau pakai rumus sebenarnya yang ditanya oleh saya adalah T6. Okey, B. Bilakah simpanan dalam akaunnya akan pertama kali melebihi 20,000 selepas ditambah faedah? SN. Okey. 20, sebenarnya di sini ada kaitan dengan SN. Di mana kita akan kata SN ke? SN ke TN? Yep. TN. TN kan, okey? TN melebihi 20,000, awak selesaikan, awak dapat nilai N. Adakah nilai N itu merupakan jawapan? Katakan awak kira-kira, awak dapat N awak ialah 8. Adakah 8 itu merupakan jawapan? Soalan tanya bila? Kena tambah dengan 2006. So awak kena kira balik. Ataupun pakai tangan pun tak apa. Kira baliklah. Okey, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. So awak tulis di situ bila? Pada 1 Januari 2012. Faham? Okey? So N ini bukan jawapan lagi. Awak kena bilang balik bila. Sebab soalan tanya bila. Maksudnya awak kena bagi saya satu tarikh. Okay? Kalau siapa tidak mampu, cikgu kenapa TN saya tak faham pun. Apa yang awak buat, pergi senaraikan aja lah. Awak pergi senaraikan, inilah ialah simpanan dalam akaun dia kan. So awak tengok awak yang awak senarai itu. Sampai awak dapat melebihi 20,000, lepas tu awak tengok apakah tarikh awak tulis di tepi. Pakai teknik senarai pun boleh.
Okay, so cikgu sempat sampai sini. Sampai 3 soalan, awak rasa sangat susah ke? Siapa rasa sangat, cikgu stop record dulu. Siapa rasa sangat susah